Okay, so dalam video ni saya nak tunjuk macam mana kita nak bawa asset kita punya 3D asset ke Substance Painter untuk kita texture, and then the full process lah. So daripada Maya ke Substance, and then kita texture dalam Substance, and then kita bawa balik texture ke Maya untuk kita set up shader, and then kita render full production. Okay, so sebelum tu kita analyze dulu model yang kita ada sekarang. So dekat sini saya ada model katana ni. So saya ada dua group. So dia punya schist dengan dia punya katana. Okay, so kalau kita ada dua objek macam ni, better kita asingkan supaya dekat substance nanti dia lebih senang lah untuk kita texture nanti. Okay, so model ni semua saya dah UV. So kalau kita pergi UV editor and kita tengok, so semua model ni saya buat dalam satu UV space saja. Okay, so kalau kita nak lebih detail untuk setiap asset, kita boleh guna UDIM and buat multiple punya UV layout lah. Okay, tapi untuk video ni saya just nak tunjuk dalam satu UV space. Okay, so kita dah ada UV, and then kalau model yang subdivision level macam ni, satu benda yang kita kena tengok is dia punya UV. Kalau kita tengok properly, kalau by default lah, okay, ni saya dah adjust sikit. So contoh kalau kita tengok bahagian ni, tekan F, kalau kita tengok dia punya model saya bagi dia sub D. So saya tekan 3 untuk smooth, tapi kalau kita tengok dekat UV, dia punya UV tak smooth. So just make sure sebelum kita bawa kita punya model ke substance untuk texture, make sure UV dia smooth lah. Okay, so setting tu kita boleh pergi ke just click object, kita boleh tengok dekat attribute editor, and then dekat bahagian get muklak, sharp edge, preserve edge and corners. Okay, so preserve edge and corners. Okay, supaya kalau kita tengok UV dia, dia akan preserve lah. Okay, so preserve edge and corners. Okay, so saya nak buat setting yang sama untuk semua model. So saya select semua, and saya tekan none dulu, preserve edge and corners. So just double check semua dah apply. Okay, alright, so model ni saya nak group dulu. Okay, saya just rename. Okay, and then saya nak duplicate untuk sebagai reference untuk saya bawa ke Substance Painter. Okay, sebab dekat Substance Painter kita just nak texture je, kita tak perlu risau sangat pasal model. And dekat Substance Painter buat masa ni dia tak ada support untuk subdivision level lagi. So kita kena subdivide, and then kita bawa ke Substance. Okay, so saya nak make sure saya combine. So just smash combine and just delete history, optimize in size. Okay, and modify convert smooth smash preview to polygon. Okay, just make sure saya tekan 1 supaya kita tak ada dalam subdivision level. Okay, UV semua okay. Alright, and then saya just export model ni sebagai OBJ dekat folder, dekat saya folder. So file, export selection. Okay, just buat satu folder, dan dalam folder ni saya just namakan dia katana OBJ. Save. Okay, so saya pause video jap, saya buka Substance Painter, and then kita start texture. Okay, so dalam Substance Painter saya just pergi file and then new. Okay, so kita ada template yang kita boleh select. Buat masa ni kita just kita boleh biar dulu, sebab nanti lepas kita texture kita boleh ubah lagi. Okay, so yang penting kita pergi ke file, select, and make sure kita select lah
folder yang kita export daripada Maya tadi. Okay. Okay, resolution saya bagi 2K saja. And then the rest saya tak perlu tick apa-apa lah. Okay. So kita dah ada UV, kita tak perlu import kamera, and then kita tak ada apa model yang kita bake. Okay, so just tekan OK. Alright, and kita punya model dah ada dalam Substance. Okay, so first kali sebelum kita buat apa-apa texture, saya nak make sure Substance dia bake semua information dalam kita punya model ni. Okay, so macam dia punya curvature map, dia punya ambient occlusion, and world space normal. Okay, semua information pada model ni kita nak bake dekat Substance. Okay, so kita just pergi ke texture set settings, and kita scroll ke bawah. Okay, so dekat mesh map ni kita nak semua information model ni dekat Substance meter. Okay, so just pergi bake mesh maps, and then ni semua yang kita boleh bake lah dalam Substance meter. Okay, so make sure kita set size dulu. So saya bagi 2K, and then world space normal. Sorry, okay, so dekat normal ni kita make sure kita nak gunakan low poly sebagai high poly. Okay, sebab kita just ada satu model lah. And then the rest ni kita tak perlu adjust sangat. World space normal, ID, and ambient occlusion mungkin kita boleh cuba bake with same mesh name. Setting dia dah dekat. Okay, by mesh name. Tapi untuk Katana ni saya rasa better kalau kita tak perlu match by mesh name. Okay, so basically by mesh name ni dia akan bake dekat part-part yang dekat model ni lah. Okay, tapi kalau saya pakai always, so mungkin lah dia akan bake based on seluruh model. Okay. Okay, sorry, rasanya setting dia dekat sini, Safe occlusion. Okay, okay, saya cuba dulu always. Okay, kalau dia tak bake dekat semua model, kita cuba tukar balik lah. Okay, so benda ni kita boleh rebake balik anytime kita nak. Okay, curvature kita tak perlu risau sangat. Actually thickness mungkin tak perlu. Okay, sebab kita nak sebab ni bukan bahagian skin, so kita tak perlu tahu information pasal thickness model ni pun. ID tak perlu. Okay, sebab kita ada model every part separately. And the rest is okay lah. Alright, so kita bake blend 1SG. So kita ada satu material lah, so dia akan bake semua material dalam blend 1SG. Okay. Okay, so dah siap. Okay, so kalau kita tengok, saya nak tengok ambient occlusion dulu. Nak make sure dia bake dekat seluruh model. Okay, so option always tadi tu dia akan bake based on seluruh objek ni. Okay, kalau kita pakai by mesh name, dia takkan ada occlusion dekat sini lah. Okay, dia akan buat shadow dia tu dekat setiap objek saja. Okay, kita pergi balik ke material. So sekarang ni kita dah ada semua information ni. So kita dah boleh start texture lah. Okay, so saya nak cuba part yang paling mudah dulu. So mungkin dekat bahagian besi ni. So kita boleh tengok dekat sebelah ni. So dekat Substance meter kita ada beberapa material lah yang ready dekat software ni untuk kita drag and drop saja. Okay, ataupun kita boleh kita boleh buat manual punya teknik lah. So kita boleh start daripada scratch. Okay, so mungkin kita cuba explore dulu dekat bahagian layer ni. So layer ni dia sama juga macam Photoshop. Okay, tapi dekat Substance ni kita ada
kita boleh control beberapa dokumen dalam satu layer lah. Okay, so contoh saya buat satu fill layer. So basically fill layer ni dia akan fill dalam layer ni dia just fill seluruh dokumen tu lah. Okay, so contoh kalau kita tengok dekat properties, dekat color, okay, dia ada color, dia ada metallic, roughness, normal map, height map. Okay, so dia fill semua ni dengan ni lah. So macam metallic ada black and white, roughness black and white, normal dia ada color, color of course lah dia ada RGB color. Okay, so kalau nampak slider ni basically dia just black and white punya information lah. Okay, so kita cuba adjust base color. So contoh saya bagi warna merah supaya kita boleh tengok dulu. Okay, so since ni fill layer dia akan fill seluruh objek lah. Okay, so mungkin lebih senang kalau kita tengok 3D and 2D. So dekat option atas ni kita boleh tengok 3D and 2D. So ni kita boleh bayangkan macam Photoshop lah. So ni Photoshop, ini 3D view. Okay, so fill object, dia just fill seluruh dokumen tu dengan semua information ni lah. Okay, so kalau saya tukar color, dia akan tukar color lah. Okay, so saya cuba pakai warna merah. So ni base color. So metallic dia akan control information tentang metallic. So kalau metallic dia hitam, so dia akan 0% lah metallic. So kalau kita bagi 100% dia akan 100% metallic. Okay, so kalau kita nak tengok lebih senang untuk kita tengok kan, kita bagi color warna putih. And then okay, roughness kita cuba adjust roughness bagi kosong. So dia full metallic lah. So kita boleh nampak reflection environment. Okay, so kalau kita tekan shift and right click, kita boleh pusing environment tu. So mungkin kita boleh tengok display dekat environment opacity. So kita boleh tengok environment yang kita tengah work lah dalam Substance. Okay, tapi buat masa ni kita just tutup dulu opacity supaya senang untuk kita texture. Okay, so ini fill layer. And then kita ada juga paint layer. So contoh saya tambah add layer. So dia icon So dekat sini kita boleh paint lah macam biasa. So kalau kita pergi ke properties, dekat bahagian ni, so contoh saya dapat warna merah, and then saya boleh paint manually kat sini. Okay, ataupun kita nak paint dalam 2D pun boleh juga. Okay, alright. So dekat fill layer ni, saya nak cuba apply layer ni dekat bahagian ni. Okay, so dekat Substance Matter kita boleh ubah, lepas kita ubah apa, kita boleh pergi balik and then kita boleh adjust balik apa yang kita rasa sesuai lah. Okay, tapi first kali saya nak make sure layer ni saya nak apply dekat bahagian besi ni saja. Okay, so untuk buat macam tu kita kena buat masking. So kita boleh right click dan kita tambah black mask. So black mask dia akan cover semua sekali hitam. Okay, so tak ada apa yang effect lah. Okay, sebab warna hitam kan. And then saya nak right click dekat masking ni. Saya nak tambah satu paint layer. Okay, so dekat paint layer ni kita boleh paint lah bahagian mana yang kita nak. Okay, so kita boleh adjust guna paint. Okay, kita just guna tablet ataupun guna mouse untuk kita paint. Tapi in this case, since saya dah model semua ni asing, so saya boleh paint berdasarkan 3D berdasarkan mesh. So kalau kita pergi ke polygon fill, okay, kita ada, kalau kita tengok dekat properties, kita ada a few things lah yang kita boleh option lah untuk kita fill. So kita boleh fill based on triangle, polygon ataupun mesh ataupun UV. Okay, so saya nak cuba guna polygon. Okay, sebab saya ada polygon yang asing. So saya boleh klik and then dia akan select bahagian model tu lah, mesh yang kita ada ni. Okay, and kalau mungkin ada kalau kita nak just fill certain part, kita boleh guna face. So contoh kita boleh select, drag. Okay, tapi untuk pedang ni saya just nak bahagian ni je lah. Okay, so kita tekan balik dekat layer.
So kita boleh tengok lah. Okay, so at the same time kita boleh adjust dia punya metallic. So kita nak 100% metallic, and then roughness kita boleh control. Okay, so saya nak rename lah supaya kita clear lah bahagian mana kita nak. So ni boleh dikatakan macam satu material lah. Okay, tapi kalau saya lebih suka buat satu group. Okay, and then saya masukkan layer ni dalam satu group ni, and then dalam group ni saya boleh namakan dia sebagai metallic material. Okay. Okay, so dekat layer ni saya tak perlu ada height map dengan normal map sebab kita tak ada apa-apa detail pun. Okay, and then kita boleh teruskanlah untuk material-material yang lain. Okay, contoh macam dia punya sheath ni, kita boleh cuba guna beberapa preset lah yang ada dekat substance. So contoh bahagian ni saya nak bahagian kayu. Okay, so kalau kita tengok dalam bahagian smart material, so ada bahagian wood. Okay, ada beberapa asset yang saya ada custom asset dekat sini. Saya tak sure mana satu yang available. So mungkin dekat sini saya rasa yang ni yang memang default dalam substance. So kita boleh klik, drag, kita masuk dekat satu layer. Okay, so kita kena masking dulu bahagian yang kita nak. So kalau kita tengok dia punya texture, dia pergi ke bawah ni. So kita boleh rotate kat sini supaya dia pergi ke arah yang betul lah. Okay, and then kita boleh adjust dia punya scale supaya dia tiling lah. Dia tiling supaya dia nampak lebih natural sini. Okay, so preset yang kayu ni dia ada beberapa parameter lah yang kita boleh control. Okay, so dia macam fiber, kita boleh adjust. Okay, saya tak sure kalau kita boleh nampak ke tak, ataupun layers. So dia ada lebih banyak layer kayu. Okay, and of course kita boleh adjust dia punya color. Okay, saya nak cuba warna yang sesuai lah. Okay, and mungkin kita boleh adjust dia punya texture sikit, dia punya size. Okay, kita boleh ubah lighting supaya kita boleh tengok dekat semua arah. Mungkin kita boleh adjust dia punya roughness. Alright, so saya nak buat satu layer, and then saya makan dia sheath. Okay, and then saya masukkan material tu dalam satu folder supaya senang untuk saya cari balik lah bahagian mana yang saya adjust. So kita boleh juga masking dekat bahagian ni, tapi mungkin better kita masking dekat bahagian folder je lah. So add black mask, then add paint, then saya boleh fill object ni. Alright, so tu je lah basic macam mana kita nak texture dalam substance. Okay, so dalam next video saya nak continue je lah buat benda yang sama, and then kita cuba pergi something yang lebih custom sikit. So kita boleh paint bahagian mana yang kita nak, dan kita boleh juga paint height map dekat mana yang kita perlulah. Okay, so jumpa dalam next video.